A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita bertemu lagi pada malam hari ini dan telah pun kita pada siri-siri yang lalu kita telah membaca beberapa risalah ataupun kitab ataupun kutub yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Yang sebelumnya dulu kita telah pun membaca Kashfus Syubuhat yang mana kitab Kashfus Syubuhat ditulis oleh Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab sebagai menjawab kepada syubuhat-syubuhat, iaitu kesamaran-kesamaran syubuhat yang ditimbulkan oleh ahli syirik, oleh mereka yang melakukan syirik dan bid'ah. Maka dijawab dengan begitu panjang lebar sekali dalam kitab Kashfus Syubuhat. Kemudian kita telah pun membaca dua risalah kecil, Hakikat La Ilaha Illallah, Hakikat La Ilaha Illallah. Yang dua risalah kecil tersebut juga ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Dulu kita pernah juga membaca Al-Usul As-Salasah. Al-Usul As-Salasah itu usul yang 3. Semua ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Semuanya bersekitar tentang tauhid dan semuanya adalah dalam rangka memberi penerangan kepada umat pada ketika itu akan bahayanya syirik dan juga syubuhat-syubuhat yang beliau hadapi pada zaman beliau, iaitu di mana orang-orang yang ada pada zaman beliau di Najd ataupun di sebelah Arab sana yang melakukan pelbagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama mereka mendakwa, mereka mengucap la ilaha illallah, dan mereka mendakwa bahawasanya mereka mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Tetapi itu hanyalah sebagai suatu dakwaan, tetapi pengamalan mereka bercanggah dengan amalan tauhid. Pengamalan mereka bercanggah dengan konsep tauhid dan bercanggah dengan kefahaman tauhid yang benar, sehingga mereka terjebak dalam perkara yang boleh menyebabkan jatuh ke dalam perkara syirik, ataupun perkara tersebut telah pun menjadi syirik walaupun dalam keadaan mereka tidak sedar. Maka ini adalah suatu usaha yang besar dan juga sebagai tanggungjawab beliau terhadap agama Allah
Subhanahu wa taala dalam rangka melawan dan menentang pelbagai bentuk kesyirikan dan orang-orang musyrik sebagai suatu manifestasi kepada matlamat kemuncak akhir kepada tauhid la ilaha illallah. Pada malam ini insya-Allah kita membaca satu lagi risalah yang agak ringkas yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, masih lagi bersekitar tentang tauhid dan masih lagi bersekitar tentang pemahaman kepada la ilaha illallah. Mungkin ada di kalangan kita yang telah pun membacanya dan mungkin ada di kalangan kita yang telah mendengarnya dan telah pun mendengar daripada para ulama tentang syarah kepada risalah yang beliau tulis, iaitu Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba', kaedah-kaedah arba', kaedah-kaedah ataupun 4 kaedah-kaedah yang digariskan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Sebab itu beliau digelarkan oleh para ulama, sama ada zaman beliau dan zaman selepas daripadanya, adalah mujaddid. Syekhul Islam sebagai mujaddid kepada tauhid. Sekejap. Qawaidul Arba', kaedah 4 ini beliau gariskan 4 perkara. 4 perkara yang sebenarnya ia adalah suatu ulangan. Ia suatu perkara yang telah pun beliau syarahkan di dalam kitab tauhid beliau. Dan juga beliau telah mensyarahkan juga di dalam Kashfus Syubuhat. Beliau juga telah memasukkan Qawaidul Arba', 4 kaedah-kaedah penting ini juga di dalam risalah tauhid yang lain yang ditulis oleh beliau. Tetapi para ulama memberi iktina ataupun para ulama memberikan perhatian yang khusus terhadap risalah-risalah ini, walaupun sebahagiannya adalah benda yang sama beliau ucapkan dan beliau tuliskan, tetapi sebenarnya tulisan-tulisan beliau itu ada yang besar, ada yang kecil, ada risalah yang ditujukan ataupun ditulis apabila ada orang tanya dan sebagainya. Maka itu adalah perkara biasa yang ditulis oleh para ulama kerana menulis suatu risalah, kerana ditanya, menulis suatu risalah sebagai suatu cara untuk memudahkan pemahaman kepada tauhid. Dan kita pun dalam tradisi keilmuan kita ataupun dalam turas agama kita, maksudnya khazanah yang ditulis oleh para ulama kita begitu banyak sekali, sehingga para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka yang besar-besar, sehinggalah ke zaman Muhammad ibn Abdul Wahhab, sehinggalah ke ulama sehingga ke zaman pada hari ini, mereka menulis kitab tauhid. Mereka menulis kitab tauhid sama ada menjawab kesyubuhat ataupun menjelaskan akidah ataupun menjelaskan apa yang mereka pegang. Seperti kalau kita lihat juga kepada kita ada ulama yang begitu banyak sekali. Kita ada akidah yang ditulis oleh yang ditulis dan diterangkan oleh contohnya akidah Al-Imam Al-Bukhari. Maka Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya itu maka menjelaskan akidah-akidah yang beliau pegang. Kemudian kita ada akidah Ar-Raziyin, Abu Hatim Ar-Razi, dua Imam Ar-Razi, maka kita ada juga penjelasan akidahnya. Kita ada akidah banyak lagi, dan para ulama hatta sehingga mereka menulis bait-bait syair di dalam perkara akidah. Maka semua ini adalah sebagai suatu usaha untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang mereka pegang dan apa yang mereka anut. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah juga ada menulis suatu bait syair atau yang disandar kepada beliau, Al-Lamiyah. Al-Lamiyah li Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Lamiyah iaitu suatu qasidah ataupun suatu syair, kalau kita kata zaman sekarang, syair yang pendek yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan akidah dan mazhabnya. Ada peluang kita akan baca insya-Allah Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi maka ini semua ada di dalam khazanah turas ulama-ulama kita yang
Secara umum, kita di Malaysia kadang-kadang kita tak terdedah dengan perkara ini. Kita di Malaysia tak pernah baca tentang akidah Al-Bukhari. Kita tak pernah membaca akidah apa nama Imam Abu Hatim Ar-Razi. Kita tak pernah membaca akidah ulama-ulama yang tulis tentang banyak Lum'atul I'tiqad dan macam-macam, sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Mungkin jika Allah Ta'ala beri kita keizinan dan jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kita akan membedah satu-satu akidah para imam ini supaya kita kenal imam-imam kita. Dan juga hatta Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga telah ditulis dan disandarkan dengan sanadnya kepada beliau tentang akidah yang beliau pegang. Maka semua ni adalah penting untuk kita memahami perkara akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Maka beliau memulakan risalah Qawaidul Arba' dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai mengikut Al-Quran sendiri dan juga beberapa hadis Nabi SAW, dan juga bagaimana Nabi memulakan menulis risalah baginda dengan Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal Arshil Azim. Aku mohon kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia, Rabbal Arshil Azim, yang memiliki arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, supaya yatawallaka, iaitu memberikan kepada engkau ataupun memelihara engkau fid dunya wal akhirah. Ini adalah doa oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab kepada orang yang membaca risalah beliau dan juga kepada orang yang dituju. Bahan ini adalah juga beliau memulakan semua risalah beliau dengan doa. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt, dan mudah-mudahan yaj'alaka, dan menjadikan engkau itu mubarakan, diberkati, aynama kunt, di mana saja engkau berada. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan mudah-mudahan dijadikan kepada engkau itu antara orang yang apabila dikurniakan sesuatu dengan kurniaan, syakar, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza btuliya sabar, dan apabila kamu diuji maka sabar. Wa idza aznaba istaghfar, apabila kamu melakukan dosa kamu istighfar. Wa inna haula'i thalas, sesungguhnya tiga perkara itu adalah unwan sa'adah. Tiga perkara itu adalah perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan. Apa dia tiga perkara tadi? Iaitu apabila Allah kurniakan tentang suatu nikmat, syukur. Apabila Allah Ta'ala uji dengan sesuatu ujian, sabar. Dan apabila melakukan dosa, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah, adalah punca kepada kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. قال شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم أرشدك الله, ketahuilah mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada engkau, لطاعته, untuk mentaatinya, أن الحنيفية, sesungguhnya Hanifiyah, iaitu sesungguhnya Al-Hanifiyah, agama yang lurus, millata Ibrahim, agama Ibrahim, an ta'budallah, kamu menyembah Allah sahaja, mukhlisan lahuddin, ikhlas kepadanya dalam agama. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya menyembah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمي عبادة إلا مع التوحيد. Apabila telah pun engkau mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan engkau untuk tujuan beribadat kepadanya,
apabila engkau telah tahu bahawa Allah ciptakan engkau untuk tujuan ibadat kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah kamu dengan ilmu, dengan yakin, annal ibadata, sesungguhnya ibadat itu tidak dinamakan ibadat melainkan ianya disertakan dengan tauhid. Ibadat tidak nama ibadat melainkan ianya bersama dengan at-tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna as-salata la tusammi atau la tusamma salatu illa ma'at taharah, sebagaimana bahawasanya salat itu tidak dinamakan salat melainkan mesti dengan at-taharah, mesti dengan taharah. Fa idza dakhala syirk, maka apabila telah masuk syirik fil ibadah, di dalam ibadat, fasadat, maka dia akan rosak dan hancur. Kal hadasi idza dakhala fit taharah, sebagaimana taharah kalau dicemari dengan hadas, maka dia mencemari taharah tersebut. Maka Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab membuat perumpamaan bahawasanya ibadat kepada Allah yang mana tujuan Allah ciptakan manusia ini untuk menyembahnya itu tak namanya ibadat melainkan mesti digandingkan dan mesti bersamanya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang yang nak solat tidak dikira sah solatnya melainkan dengan taharah. Dan juga apabila syirik merosakkan ibadat ataupun apabila syirik masuk di dalam ibadat, maka dia merosakkan ibadat sebagaimana kalau taharah dia dirosakkan oleh hadas, iaitu najis. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibada afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibahu min al-khalidin fi an-nar. Fa idza arafta, dan apabila kamu mengetahui bahawasanya sekiranya syirik iza khalata, apabila bercampur dalam benda ibadat, apabila syirik bercampur dalam ibadat, afsadaha, akan merosakkan ibadat tersebut, wa ahbatal amal, dan menghapuskan amalan, wa sara sahibahu, dan menyebabkan sahibnya ataupun tuan badannya itu kekal di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab telah dicemari dengan syirik. Maka siapa yang syirik, faman asyraka, siapa yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah merosakkan amalannya. Lain asyrakta, kalau sekiranya kamu mensyirikkan, lain asyrakta, kalau kamu melakukan suatu benda yang syirik, la yahbatanna amaluk, akan hancur, akan sia-sialah amalan engkau, dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, dan kalau sekiranya kamu melakukan syirik, lahabita, hancur habislah atau habislah daripadanya, ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Arafta anna ahamma ma 'alayka huwa ma'rifatu zalika لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Maka di bawah ayat Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah la yaghfir, Allah tidak mengampunkan, an yushraka bih, sesiapa saja yang mensyirikkan dengan sesuatu pun, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah boleh ampunkan dosa selain daripada syirik kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Surah An-Nisa 48. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid, maka dengan demikian itu dia mesti mengetahui 4 kaedah. Dia mesti mengetahui 4 kaedah yang mana zakarahallahu ta'ala fi kitabihi, yang mana Allah telah menyebutnya di dalam kitabnya, itu kitab Allah Al-Quranul Karim. Qala Syekh rahimahullah, berkata lagi Syekh, al-qaidatul ula, kaedah pertama, an ta'lama anna al-kuffara allazi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna zalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaedah pertama, an ta'lama, kamu mesti mengetahui bahawasanya al-kuffar, orang-orang kufar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka pada zaman beliau, baginda,
iaitu mana orang-orang kafir yang diperangi, yang dibunuh oleh Nabi SAW, muqirruna, mereka itu menyetujui dan mengikrarkan bahawasanya Allah Ta'ala itu Al-Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, mentadbir. Wa anna zalika lam yudkhilkum fil Islam. Walaupun demikian, benda itu tidak menyebabkan mereka masuk dalam agama Islam. Maka kaedah pertama ni kita dah ulang pada kelas yang lalu. Telah disebut beliau dalam hakikat la ilaha illallah dalam dua risalah yang telah kita baca sebelum ni. Iaitu kaedah menyatakan bahawasanya orang kafir yang mana Nabi SAW perangi pada zaman Nabi SAW, mereka itu menyetujui bahawasanya Allah itu mereka percaya dari sudut dialah yang mentadbir dan menciptakan mereka dan bagi rezeki, yang mana ianya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sebutkan wad dalilu, maka dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul man yarzuqukum minas samai wal ardi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka ni, man yarzuqukum, siapa yang bagi rezeki kat kamu ni? Minas samai wal ardi, daripada langit dan bumi. Amman yamlikus sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengurus tadbir urusan. Fasayaquluna Allah, mereka akan jawab siapa? Mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, kenapa tidak kamu takut Allah? Kenapa tidak kamu bertakwa kepada Allah? Dalam surah Yunus Jadi ini kaedah pertama yang Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab gariskan. Dan ianya telah pun kita ulang banyak kali dalam pelbagai risalah, dan kita baca dalam pelbagai risalah beliau, dan juga ulama-ulama lainnya telah pun mensyarahkan perkara yang sama. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, selain daripada dalil yang beliau bawakan dalam surah Yunus, kita boleh lagi melihat dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman ayat 25 seumpamanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, kalau kau tanya kepada mereka siapa yang mencipta langit-langit dan bumi, maka mereka akan jawab la yaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, pasti. Sebab la yaqulunna taukid, pasti mereka akan jawab Allah. Surah Zukhruf ayat 87. Dan juga umat-umat yang terdahulu juga menyebutkan perkara yang sama. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan perkara yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala anhu. Kita dah baca dua risalah beliau sebelum ini, dan kita telah menyebutkan bahawasanya orang kafir pada zaman Nabi, di mana mereka ini menyembah, mereka ini kafir yang diperangi oleh Nabi SAW dan dibunuh dan dihalalkan darah mereka, dan harta benda mereka itu halal di dalam menjadi ghanimah kepada orang Islam. Mereka itu tidak menyatakan bahawasanya Hubal yang menciptakan dia tak kata. Mereka tak kata malaikat yang bagi rezeki. Mereka tak kata Manat. Mereka tak kata pokok Zatu Anwat yang buat yang mentadbir alam. Tak pernah ada suatu kalam dari mereka yang dinakalkan kepada kita, melainkan hanya ayat Allah Ta'ala saja. Adakah kita nak menafikan ayat Allah Azza wa Jalla? Na'udzubillahi min zalika. Jika Allah kata, kalau kau tanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa cipta mereka, siapa cipta langit bumi, siapa mentadbir alam, siapa yang menurunkan hujan dan dengan air hujan itu ditumbuhkan buah-buahan, bagi rezeki dan macam-macam, saya qulun Allah, mereka akan kata Allah, akan kata Allah, akan kata Allah, akan kata Allah. Allah sebut dalam banyak ayat Quran, takkan kita nak menafikan perkara ini? Maka ini yang dijelaskan dalam kaedah pertama ni, dan hendaklah senantiasa kita ingat
bahawasanya orang kafir pada zaman Nabi SAW, mereka ini mempercayai Allah dari sudut rububiyahnya, iaitu Allah mencipta, mentadbir dan bagi rezeki. Itu dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka itu tidak masuk dalam Islam. Dengan itu, senantiasa kita ingat, hanya dengan tauhid rububiyah tidak memasukkan seorang dalam Islam. Tidak memasukkan seseorang dalam Islam. Dan juga telah kita juga dulu kita telah menyebutkan tentang rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Pembahagian 3 rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ini dituduh oleh orang jahil adalah ciptaan Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Lepas dicipta, benda ni dicipta, orang pertama yang menciptakan ataupun yang membahagi tauhid kepada 3 adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Berikutnya dikembangkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Maka pembahagian tauhid 3 ini adalah merepek, dan pembahagian tauhid yang 3 ini tidak pernah dibahagikan atau tidak pernah dibuat oleh ulama-ulama awal. Maka ini adalah kejahilan yang nyata dan suatu kebodohan yang jelas mempamerkan kebodohan, dan suatu perkataan yang menunjukkan orang itu tidak banyak mengkaji dan tidak banyak membaca kitab-kitab para ulama kita. Maka seperti Ibn Battah Al-Akbari tahun 300 Hijrah, bahkan anak murid kepada Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan sebagainya, di zaman awal mereka juga telah menyebutkan pembahagian 3. Mereka telah menyebutkan rububiyah, telah menyebutkan uluhiyah, dan telah membincangkan tentang asma', iaitu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya lagi, kalau kita buka kepada buku kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala anhu, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Hasan Ash'ari, dia bukan akidah Syairah, yang disandarkan akidah Al-Syairah kepada beliau. Beliau telah bertaubat daripadanya dan telah kembali kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang disebut beliau sendiri dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Satu lagi kitab yang menarik, kalau Allah bagi kekuatan kepada kita dan kalau Allah bagi keizinan kepada saya, kita akan baca kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala anhu. Walaupun kitab Al-Ibanah itu dinafikan oleh orang yang tak setuju dengan beliau, orang yang tak setuju dengan sebahagian orang ni, maka dia kata kitab Al-Ibanah itu direka-reka dan disandar kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Tapi tak apa, bila sampai kepada time untuk kita baca kitab tersebut, kita akan baca kitab tersebut dan kita akan sebut ulama-ulama yang menisbahkan kitab tersebut kepada Abu Hasan Al-Ash'ari. Bahkan beliau sendiri menyebutkan tentang rububiyah, beliau sendiri menyebutkan tentang uluhiyah, dan beliau sebut tentang asma'illah, asma' nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidak membahagikan 1 rububiyah, 2 uluhiyah, 3 asma' wa sifat, tetapi beliau mengisyaratkan dalam kitab beliau adanya rububiyah, mengisyaratkan adanya uluhiyah, dan mengisyaratkan ada asma' wa sifat yang ianya adalah telah pun dibahagikan oleh ulama-ulama awal. Bahkan pembahagian itu tidak menjadi masalah, kerana ulama-ulama sebelum kadang-kadang dia tak bahagi 3, dia ada bahagi 2, iaitu aqidah al-qasd wa talab dan aqidah, macam-macam pembahagian. Ulama zaman sekarang dia ada bahagi 4, tauhid dan sebagainya. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi selagi mana tauhid kita jelas untuk mengajar kepada masyarakat pembezaan di antara perkara yang boleh membezakan antara syirik dengan tauhid, maka itu tidak menjadi masalah dalam apa-apa pembahagian sekalipun. So ini kaedah pertama, iaitu apa orang kata, senantiasa ingat bahawasanya orang kafir yang ditentang oleh Nabi pada zaman Nabi SAW, mereka itu mengikrarkan, setuju bahawasanya rububiyah Allah. Seperti mereka kata Allah ciptakan mereka, Allah bagi rezeki, Allah mentadbir alam. Dan mereka tak kata berhala-berhala mereka yang menciptakan. Sebab itulah bila Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat ini, bila Allah kata
Kau tanya kepada mereka, siapa cipta mereka, siapa turun hujan, siapa bagi rezeki, siapa mentadbir alam. Kemudian Allah akan tutup ayat itu. Qul, katakanlah, afala tattaqun, tidakkah kamu takut ke Allah? Apa maksud dia? Maksud Allah sendiri bila Allah suruh Nabi cakap begitu. Maksudnya apa? Maksudnya, engkau kata Allah menciptakan engkau kata Allah bagi rezeki, engkau kata Allah mentadbir alam. Tapi kenapa syirik dalam ibadat? Tak sepatutnya lah. Sepatutnya oleh kerana dialah yang menciptakan engkau, dialah bagi rezeki kat engkau, dialah yang mentadbir alam, maka sepatutnya dia sajalah yang engkau sembah. Jangan sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni simple dan mudah. Inilah akidah yang Allah Taala nak kita faham, dan tetapi malangnya tak dipahami oleh orang yang mendakwa di Islam pada zaman sekarang. Al-qaidatu tsaniyah, kaedah yang kedua. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Yang kedua punya kaedah, pertama tadi, orang kafir pada zaman Nabi, yang Nabi perang yang mereka ni, mereka mengikrarkan rububiyah Allah Ta'ala, tapi itu tidak menjadikan mereka Islam. Itu tak menjadikan mereka itu halal, haram darah mereka untuk ditumpahkan. Itu tidak menjadikan harta benda mereka haram untuk dighanimahkan. Maka kaedah yang kedua juga telah kita sebut dah sebelum ni. Annahum yaqulun, mereka kata apa? Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Kami tak menyeru kat patung-patung ni, kami tak menyeru dekat sembahan-sembahan kami ni. Wa tawajjahna ilaihim, yang kami tuju kepada mereka ni, illa li talabil qurbah wasyafa'ah, melainkan hanya untuk mendekatkan diri dan juga pertolongan, syafa'ah. Ini kaedah kedua, perlu senantiasa faham. Orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai sembahan bersama dengan Allah Ta'ala, mereka tak kata mereka sembah makhluk ni. Mereka tak kata mereka sembah malaikat. Mereka tak kata mereka sembah Hubal. Mereka tak kata mereka sembah Manat. Mereka tak kata mereka sembah Nabi. Mereka tak kata mereka sembah orang soleh. Tapi kami duk buat ni, pergi minta doa kat dia, pergi tawasul kat dia, pergi nazar kat dia, doa kat sisi kuburnya, dengan harapan supaya mereka ini akan mendekatkan kami ni kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab apa yang mereka ni nak kena dekatkan kami? Sebab mereka ni orang yang dekat dengan Allah. Mereka ni orang yang dekat dengan Allah. Mereka ni orang saleh. Mereka ni orang yang Allah sayang. Mereka ini wali Allah. Maka dah tentu mereka dekat dengan Allah. Maka kalau kita tujukan sebahagian daripada maksud ibadat, walaupun mereka tak faham, nazar, doa, mohon, syafaat dan sebagainya itu, maka semua itu kami buat ni bukan kami sembah mereka, tapi kami buat ni supaya kami ni boleh dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Maksudnya wasilah lah, perantaraan untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka pergi kubur wali. Perantaraan untuk dekatkan diri kepada Allah, pergi kubur Nabi. Perantaraan untuk dekatkan diri kepada Allah, pergi sembah malaikat. Perantaraan untuk dekat dengan Allah, semah darah kat perhala. Maka itu yang mereka buat. Wasyafa'ah, supaya mereka ni dapat tolong. Supaya mereka ni dapat tolong. Fadalilu, apa dalilnya? Fadalilu qurbah. Fadalilu qurbah, maka dalil al-qurbah, dalil nak dekatkan diri kepada Allah. Kata dalam Quran surah Az-Zumar, ala lillahi ad-dinul khalis wallazina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya lillah, hanya untuk Allah agama yang khalis, agama yang murni, agama yang ikhlas, agama yang murni, bersih.
Wallazina ittakhazu min dunihi awliya'a, dan wallazina, orang-orang yang ittakhadhu, mereka ambil, mereka jadikan, min dunihi, selain Allah Ta'ala, awliya'a, wali-wali, wali-wali, awliya'a, sebagai wali, pelindung, wali. Ma na'buduhum, kami tak menyembah mereka, maksudnya kami tak sembah wali-wali ni, illa, kecuali kami buat benda tu semua, liyuqarribuna ilallahi zulfa, tapi yang kami nak dengan perbuatan kami itu supaya kami dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ini dalil al-qurbah. Adakah kita nak menafikan ayat Allah Ta'ala? Adakah kita nak menafikan apa yang Allah cerita dalam Quran? Mereka ini bila ditanya, kenapa korang ni sembah patung? Kenapa korang ni sembah Hubal, Manat, Uzza? Kenapa korang ni menjadikan malaikat-malaikat itu anak perempuan Allah? Kenapa korang semua ni menjadikan Isa anak Allah? Kenapa korang semua ni menjadikan Uzair anak Allah? Kenapa kau jadikan batu ni sebagai sembahan? Allah kata dalam Quran, mereka ni bila ditanya kat mereka ni, kenapa sembah? Mereka jawab, kata Allah, mereka jawab, kami tak sembah, tapi kami nak jadikan semua sembahan-sembahan ini supaya kami ni dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Adakah kita nak menafikan lagi ayat Allah Azza wa Jalla? Kita tak sembah kubur. Kita pergi tawaf kat kubur, kita pergi tawasul dengan orang mati dalam kubur. Kita bukan sembah kubur. Kau nampak tak aku sembah, aku sujud kat kubur ada? Tak ada kan? Maka aku tidak menyembah kubur. Tapi, yang mati dalam kubur tu kan wali Allah. Yang mati dalam kubur tu kan orang soleh. Apa masalahnya kalau kita pergi ke kubur dia dan kita sembahkan dengan kuih-kuih, dengan buah-buahan, dengan sembelihan-sembelihan, kita bernazar kat kuburnya, kita berdoa kat kuburnya, kita baca Quran di sisi kuburnya, kita sujud kat kuburnya. Apa masalahnya? Kita bukan sembah dia. Kita tahu dia ni bukan Allah, kita tahu. Tapi tidakkah mereka ini hidup dalam kubur? Tidakkah mereka ni orang dekat dengan Allah? Dan kalaulah kita tak gunakan mereka ni, habis macam mana kita nak dekat Allah? Kita ni kan jauh dengan Allah, kita ni kan banyak dosa. Tak sama tu orang zaman sekarang dengan orang zaman dulu. Tak sama ke orang yang pergi sembah kubur ni dengan amalan-amalan tersebut? Tak sama ke dengan orang kafir yang disebut cerita Allah dalam Quran surah Az-Zumar ni? Samalah jawapannya. Tak ada beza. 2 kali 5 kata orang. Wa dalilu syafa'atu, dan dalil syafaat pula yang mana? Surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Wa ya'budun, Allah guna perkataan wa ya'budun, dan mereka menyembah min dunillah, selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mudarat pun tak boleh nak tolak, tak boleh nak bagi mudarat, tak boleh nak bagi manfaat. Wa yaqulun, dan mereka kata apa? Haula'i, mereka-mereka ni semua ni sekutu-sekutu ni, patung-patung ni, orang wali ni, orang mati, orang saleh, wali-wali Allah ni, syufa'auna indallah. Depa-depa semua ni adalah nak bagi pertolongan kat kita ni nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyafa'atu syafa'atan, dan syafaat ada 2. Syafaat ni maksudnya pertolongan. Syafaat ada 2 katanya. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbitah. 2 bentuk syafaat. Satu, syafaat yang manfiyah, yang dinafikan syafaat kepadanya ataupun daripada Allah kepadanya. Wa syafa'atun muthbitah, dan syafaat yang disabitkan oleh Allah kepada seseorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bagi syafaat. 2 jenis. Fa syafa'atu al-manfiyatu, pertama, syafaat yang dinafikan. Ma kanat tutlab min ghairillah fima la yaqdir alaihi illallah. Syafaat yang dinafikan adalah ma kanat tutlabu, semua yang diminta selain daripada Allah, fima la yaqdir alaihi, benda yang
dia tak mampu nak bagi melainkan hanya Allah saja. Wa dalilu qawlu ta'ala, maka dalilnya surah Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Wahai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infaklah benda yang Allah, semua benda yang daripada apa yang Allah rezekikan kepada kamu, min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datangnya hari di mana la bay'un fihi, dah tak ada jual beli dah padanya, wala khullah, dah tak ada khullah, dah tak ada siapa nak jadi kawan dah, wala syafa'ah, dan tak ada pertolongan. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Tak ada syafaat pada hari kiamat nanti. Maksudnya Allah kata, wahai orang beriman, infakkan benda yang Allah bagi rezeki kat engkau, infakkan sebelum datang hari di mana syafaat dah tak dapat dah. Maksudnya syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan. Yang kedua, syafaatul musbitah, syafaat yang disabitkan, ditetapkan ada, iaitu hiyallati tutlabu minallah. Itu syafaat yang diminta kepada Allah, bukan kat makhluk, minta ke Allah. Wasyafi'u mukarramu bisyafa'ati wal mashfu'u lah man radiyallahu qawluhu wa amalu ba'dal izin, kama qala ta'ala. Pada hari akhirat besok, Allah subhanahu, kita bukan menafikan syafaat. Syafaat yang musbitah adalah syafaat di mana orang minta dekat Allah, wahai Allah Azza wa Jalla, dan minta ke Allah syafaat, bukan minta ke Nabi. Kita faham bahawa di sana ada hadis Nabi bagi syafaat, tapi kalau kita tak baca betul-betul hadis syafaat, dan kalau kita tak baca dan tak faham hadis syafaat betul-betul, maka kita sesatlah. Dalam hadis syafaat sendiri menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala suruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dah. Kemudian irfa' tu syafa'. Kemudian Allah suruh Nabi bangkit, angkat kepala dan bagi syafaat. Allah izin kepada Nabi untuk bagi syafaat. Maksudnya syafaat setelah dapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Fahamkan. Maksudnya apa? Minta kat siapa? Minta kat Nabi syafaat ke? Minta kat Allah? Nabi SAW dia ada di syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Tapi Nabi SAW tidak memberi syafaat melainkan setelah Allah izinkan Nabi bagi syafaat. Jika Allah tak izin, tak adalah. Bermaksud apa? Bermaksud bukan minta syafaat kat Nabi, wahai Rasulullah tolonglah syafaatkan aku, wahai Rasulullah tolonglah syafaatkan aku. Tak, bukan macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau mengharamkan untuk aku mendapat syafaat Nabi-Mu. Kan betul caranya? Caranya minta dengan Allah, bukan minta dengan Nabi, bukan minta dengan orang. Syafaat minta dengan Nabi, kerana Nabi akan bagi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Dan orang yang mendapat syafaat adalah orang yang diredai oleh Allah Ta'ala. Mana boleh orang yang tak diredai oleh Allah dapat syafaat Nabi? Kalau ada izin Allah tak reda pun, Nabi diberi izin untuk bagi syafaat, tapi Allah tidak meredai orang itu untuk dapat syafaat, Nabi pun tidak boleh bagi syafaat. Maka kena faham benda ni. Kita duk baca ayat kursi, surah Al-Baqarah 255. Kata Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa alladhi yashfa'u indahu illa biiznih, malaikat dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dah. Ini kalau tak payah syarah pun jelas dah. Benda dah jelas, Allah sebut dalam Quran dah. Wala yashfa'una illa liman irtada, surah Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una, dan tidak ada syafaat, yashfa'una memberi syafaat, illa liman irtada, melainkan untuk orang yang diredai oleh Allah, surah Al-Anbiya 28. Kalau sekiranya kita ini buat benda syirik,
Kalau sekiranya kita buat benda yang melanggar dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, buat bid'ah, adakah kita ini orang yang akan diredai oleh Allah Ta'ala untuk mendapat syafaat? Berikutnya, Al-Qa'idatu Salisah, kaedah yang ketiga, Anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budu al-malaika, wa minhum man ya'budu al-anbiya was-salihin, wa minhum man ya'budu al-ashjar wal-ahjar, wa minhum man ya'budu asy-syams wal-qamar. Ketahuilah bahawasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ketiga, kaedah ketiga, zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang macam-macam jenis dalam ibadatnya. Mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi dibangkitkan dan diutuskan kepada pelbagai bentuk syirik orang buat. Minhum, antara mereka, may ya'budul malaikah. Nabi diutuskan kepada orang yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya was-salihin. Nabi diutuskan kepada orang yang menyembah Nabi dan menyembah orang salih. Wa minhum may ya'budul ashjar wal ahjar. Nabi juga diutuskan kepada orang yang buat syirik dengan menyembah batu-batu dan pokok-pokok, pokok-pokok dan batu-batu. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar. Nabi juga diutuskan kepada orang yang buat syirik dengan menyembah matahari dan bulan. Maka kaedah yang ketiga apa? Kaedah ketiga adalah Nabi diutuskan kepada suatu kaum ataupun kepada orang yang buat syirik dengan pelbagai bentuk syirik. Bukan nanti sembah malaikat saja. Nabi diutuskan kepada orang buat syirik sembah Nabi. Nabi diutuskan kepada orang yang buat syirik, orang yang menyembah orang soleh. Nabi diutuskan untuk melawan orang yang buat syirik dengan menyembah batu. Nabi juga diutuskan kepada orang menyembah pokok. Nabi juga diutuskan kepada orang yang menyembah matahari. Nabi juga diutuskan kepada orang yang menyembah bulan. Wa qatalahum Rasulullah SAW wa lam yufarriq bainahum. Maka semuanya itu diperangi oleh Nabi SAW wa lam yufarriq bainahum. Nabi tak pernah memisah-misahkan bentuk syirik yang mereka buat. Maksudnya, orang yang menyembah malaikat ni okey sikit. Orang yang menyembah batu tak boleh pakai. Orang yang menyembah orang soleh okey lah. No, Nabi SAW tidak pernah membeza-bezakan dengan bentuk kesyirikan yang dibuat oleh kaumnya pada waktu itu. Maksudnya Nabi diutuskan untuk lawan syirik dengan pelbagai bentuk-bentuknya. Sebagaimana risalah yang telah kita baca sebelum ni, 4 perkara yang bila kita sebut la ilaha illallah menafikan 4 perkara. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Maka dalilnya apa? Surah Al-Anfal 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, perangilah mereka semua, perangilah mereka semua, hatta la takuna fitnatun, sehingga dah tak ada fitnah lagi. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, sehingga semua orang akan menjadikan agama ini semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dalilu syamsu wal qamar, dalil sembah matahari dengan bintang pula ataupun qamar. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu, di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah malam dan siang, al-lailu wan nahar, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, jangan kamu sujud menyembah kepada matahari dan jangan sujud sembah kepada bulan. Wasjudu lillah, maka sujudlah kamu kepada Allah, alladhi khalaqahunna, yang mana Allah menciptakan mereka. Apa dia? Maksudnya, sembahlah Allah yang menciptakan malam dan siang. Sembahlah Tuhan yang menciptakan matahari yang bulan. Bukan sembah bulan dan matahari. Sembah kepada Tuhan yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, surah Fussilat. Wa dalilul malaikah, sembah malaikat pula, surah Ali Imran 80. Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba
Wala ya'murukum, dan tidak diperintahkan kepada mereka an tattakhidhu, mengambil para malaikat dan para nabi arbaban, sembahan. Surah Ali Imran. Wa dalilul anbiya, juga ada surah Al-Maidah. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, dan ketika mana Allah kata kepada Isa bin Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhidhu wa ummi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, adakah engkau yang menyuruh umat engkau mengambil engkau dan mak engkau sebagai jadi Tuhan untuk disembah selain Allah? Allah tanya kepada Isa AS. Qala subhanak, kata Isa, subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tak layak aku ni, tak ada kuasa untuk bercakap dan menyuruh benda yang aku tak berhak untuk menyuruh. In kuntu qultuhu faqad alimta, dan kalau sekiranya aku yang suruh mereka sembah aku dan mak aku, engkau nescaya engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang berada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Surah Al-Maidah. Wa dalilus salihin, dalil orang soleh pula. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ulaika allazi, mereka-mereka yang yad'una, yang menyeru, yang disembah, yabtaghuna ila rabbihim, mencari-cari jalan untuk kepada Tuhan mereka, wasilata ayyuhum aqrabu, yang mana lebih hampir, wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna azabah, dan takut pada azab Allah. Surah Al-Isra. Maksudnya apa? Ulaika allazina yad'una, semua makhluk-makhluk yang korang sembah tu, mereka tu sendiri duk usaha mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah orang yang disembah itu sendiri mencari jalan sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan kasih sayang Allah dan takut kepada azab Allah, ada yang korang pergi sembah, korang pergi sembah mereka ni. Kenapa? Mereka tu sendiri tak tahu keadaan mereka, dan mereka tu sendiri takut Allah, mereka tu sendiri mengharap Allah, mereka tu sendiri mencari jalan masing-masing untuk mendekatkan, menyampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dah kalau dah mereka tu sendiri cari jalan sendiri nak dekatkan Allah dan takut Allah, yang korang pergi sembah makhluk ni apa kejadahnya? Tak guna otak ke? Itu ayatnya, surah Al-Isra 57. Wa dalilul ashjar wal ahjar, dalil pokok dengan batu pula. Afara'aytumul lata wal uzza wa manata as-salisata al-ukhra, surah An-Najm. Afara'aytum, takkah kamu tengok kepada al-lata wal uzza, berhala Lata dengan Uzza, wa manat as-salisata al-ukhra, dan Manat yang ketiganya pula. Maksudnya apa? Al-Lat, batu, Lat, Lata yalutu, batu geling. Lat, patung Lata ni asalnya adalah batu geling. Orang soleh dia geling buat makanan, dia geling bur, makanan untuk disediakan makanan untuk orang datang buat haji. Maka dia guna batu geling. So maksudnya suatu amal bagus lah, amal soleh. Maksud orang baik lah, orang soleh bagi makan orang nak buat haji. Maka setelah kematiannya batu geling itu disembahnya. Batu geling kawan itu disembahnya. Lata yalutu tu suatu amalan ataupun perbuatan menggilik, ataupun kalau kita batu lesung lah sekarang ni, batu lesung. Maka dia buat batu lesung tu sediakan makanan untuk orang nak ibadat ni. Maka dia orang soleh lah. Maka bila mati batu lesung ni tu disembah. Kan pelik. Al-Uzza. Al-Uzza ni apa benda? Al-Uzza ni kan pokok. Al-Uzza ni pokok. Ataupun sebagian kata batu, sebagian kata pokok. Al-Uzza. Kemudian Manat. Berhala Manat, batu ni yang disemah darah kepadanya Manat. Maka berikutnya wa hadis Abi Waqid Laisi. Dan yang terakhir adalah hadis Abi Waqid Laisi. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain.
kami keluar bersama dengan Nabi ke dalam perjalanan Hunain, perang Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahad bi kufrin. Kami ni bawa musuh Islam. Walil musyrikin sidrah ya'khufuna. Dan kami duk teringat orang kafir musyrik ni dia ada pokok sidrah, pokok bidara. Sidrah ya'kufuna indaha, yang mereka i'tikaf kat pokok tu. Wa yanutuna biha aslihatahum, yang mereka gantung senjata-senjata mereka ni. Yuqalu laha zatu anwat, yang nama pokok tu dipanggil zatu anwat, yang ada cabang-cabang. Cabang-cabang tu digantung pedang senjata. Famararna bisidra, bila kami lalu ni, kami ni bawa masuk Islam, dalam perjalanan Hunain, kami nampak ada pokok bidara. Kami teringatlah, waktu zaman musyrik dulu, kami ada pokok yang kami iktikaf kat pokok tu, dan kami beriktikad ambil berkat, dan kami gantung senjata-senjata kami dekat pokok-pokok tu supaya dapat power kan, dapat barakah. Maka bila kami lalu dekat suatu pokok sidrah ni, faqulna, kami duk teringat, dan kami pun kata kat Nabi, wahai Rasulullah, ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Wahai Nabi, boleh tak engkau buat kat kami ni pokok macam orang yang depa duk iktikaf tu. Ini menyebabkan Nabi marah, dan menyebabkan Nabi kata kepada mereka ini, korang ni, ucapan korang ni saling tak tumpah sebagaimana yang disebut oleh Musa alaihissalam kepada umat dia, ij'al, apabila kaum dia kata ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, boleh tak kau jadikan kami buat satu Tuhan yang macam mana depa ada Tuhan-Tuhan? Maka Nabi SAW, innaha sunan, ini adalah perangai ataupun ini cara orang dulu orang buat syirik ni. La tarkabunna sunana man kana qablakum, akan nescaya akan ikutlah sunana, itu cara orang yang sebelum kamu. Maka ini menunjukkan bahawasanya apa yang disebutkan dalam kaedah yang ketiga ni, bahawasanya Nabi SAW tak membezakan orang buat syirik dengan orang soleh ke, malaikat ke, batu ke, pokok ke, binatang ke. Semua itu Nabi pukul rata, semua itu adalah syirik, dan Nabi perang dan Nabi lawan segala bentuk kesyirikan yang ada tu, menunjukkan bahawasanya tak ada mana-mana perbuatan yang orang dakwa itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan hujah. Orang kafir dulu sembah patung, kami tak sembah patung, kami pergi kat kubur orang soleh je, kami tak sujud, kami tak sembah pun patung. Ada nampak kami sembah patung? Tak. Kami hanya pergi kubur orang soleh, dan orang soleh tu kami just nakkan supaya dia jadi syufa'auna, nak mereka ni bantu kami waktu pada akhirat besok. Maka no, Nabi tak pernah membezakan. Engkau itu buat syirik macam mereka buat syirik. Engkau yang sembah batu ni sama macam yang sembah pokok. Engkau yang sembah pokok ni sama yang macam sembah Nabi. Engkau yang sembah Nabi ni sama yang macam sembah malaikat. Engkau yang menyembah macam-macam. So Nabi tidak membezakan bentuk-bentuk kesyirikan yang ada. Semuanya Nabi perang dan semuanya Nabi lawan, dan tidak ada bentuk kesyirikan yang dibenarkan dalam agama Islam. Maka ini yang ditekankan pada kaedah yang ketiga oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, baki kepada kita kaedah yang keempat, iaitu bahawasanya orang-orang musyrik pada zaman kami, itu zaman Muhammad Abdul Wahhab, dan sehingga zaman kita pada hari ini, syiriknya lebih teruk daripada syirik orang-orang zaman awal. Juga telah kita isyaratkan dan telah kita syarah juga pada kuliah yang lalu dalam risalah Hakikat Tauhid. Tak apa, nanti kita akan sambung dalam kaedah yang keempat, dan kita akan rumuskan empat benda ni, empat perkara yang disebutkan ni tadi. Maka dengan demikian tamatlah risalah yang ringkas ini dengan menyebutkan empat kaedah ini. Kita akan sambung minggu hadapan pada kaedah yang terakhir, dan mungkin kita akan sambung pula nanti dalam berikutnya, risalah yang berikutnya, ataupun ialah apa tajuk yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam perkara yang melibatkan pemahaman tauhid la ilaha illallah, dan juga perkara-perkara yang melibatkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang boleh membezakan di antara tauhid dengan syirik, ilmu yang boleh menyebabkan kita ini dapat membezakan
antara benda yang hak dengan benda yang batil, dan mudah-mudahan dengan demikian kita dapat menyelamatkan akidah kita, dan kita dapat menyelamatkan akidah keluarga kita, dan menyelamatkan akidah saudara mara kita, dan juga kepada masyarakat kita secara umumnya. Dan apa-apa yang telah kita pelajari, yang kita faham, mudah-mudahan kita menyebarkan pula kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hasil usaha kita tak banyak dan hanya kecil saja, tetapi mudah-mudahan apa yang kita buat itu akan ada habuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak kecil. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu menganggap remeh benda ma'ruf walaupun sekecil benda. Mudah-mudahan Allah taala rahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.